واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. Sadaqallahul azim. Dan ketahuilah bahawa harta bendamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai ujian, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Sadaqallahul azim. Suratul Anfal, surah yang ke-8, ayat 28. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan di Tadabbur Center sempena memperingati perang Badar yang berlaku pada hari ini, pada 17 Ramadan Al-Mubarak tahun yang kedua Hijrah. Dan izinkan saya mengambil masa kurang sejam untuk berkongsi kepada saudara-saudari semua mengenai topik yang telah saya jelaskan, iaitulah perang Badar, kekuatan roh dan hati. Pertama sekali, apakah maksud nuzul Al-Quran? Ada sebab di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala tidak sekadar menjelaskan tentang kepentingan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai keterangan, tetapi Allah Ta'ala juga menjelaskan Al-Quran ini diturunkan. Kerana diturunkan itu bermaksud kedatangannya daripada tempat yang tinggi menuju ke tempat yang rendah. Ini menunjukkan Al-Quran menyeru mereka yang berada di tempat yang rendah, yakni dunia, agar menaikkan martabat dan kedudukan mereka kepada ketinggian. Banyak tempat di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang turunnya Al-Quran. Ya, jadi apa yang dimaksudkan dengan penurunan Al-Quran? Penurunan Al-Quran daripada atas kepada kita penduduk di atas muka bumi, di alam dunia. Ini menunjukkan manusia kalau kekal tidak mendapat petunjuk daripada Al-Quran yang diturunkan, yang didatangkan daripada tempat yang tinggi, manusia akan terus bergelut, bergelumang dan tenggelam dengan unsur-unsur kehinaan yang tidak mengangkat dan memuliakan mereka. Lalu tiadalah beza manusia dengan dawab, dengan binatang-binatang yang melata di atas muka bumi. Wal'iyadhu billah. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia daripada unsur tanah yang dipijak-pijak. Inilah yang disebut oleh Iblis ketika mengatakan dirinya lebih baik daripada Adam, kerana Adam daripada tanah yang dipijak-pijak. Kerana manusia tiada kemuliaan seandainya mengambil kira satu unsur sahaja, iaitulah daripada turab, daripada tanah yang dipijak-pijak. Tetapi apakah yang menyebabkan malaikat sujud kepada Adam? Inilah yang dibutakan mata oleh Iblis, laknatullah. Iblis tidak menyebut melainkan Adam daripada tanah, sedangkan di hadapan matanya Adam yang malaikat sujud adalah Adam yang bukan sekadar daripada tanah, tetapi telah dimasukkan, ditiupkan ke dalam tubuhnya unsur daripada ketinggian, yang manusia tidak diberikan ilmu pengetahuan yang mendalam tentang satu perkara yang disebut sebagai ar-ruh. Tetapi itulah yang ditiupkan masuk ke dalam manusia, Adam alaihi salam, ayahanda kita. Lalu ia adalah sesuatu yang mengangkat Adam daripada kerendahan dan kehinaan
kepada ketinggian dan kelayakan sebagai khalifah. Sebab itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan nama lain kepada Al-Quran adalah Ar-Ruh. Bukan kebetulan Allah Ta'ala menyebut di dalam Al-Quran Adam menjadi mulia kerana ditiupkan kepadanya ruh. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala meniupkan ruh, lalu hiduplah Adam alaihi salam. Dan itulah yang menyebabkan Adam alaihi salam dipandang mulia oleh para malaikat. Sesuatu unsur yang tinggi dimasukkan ke dalam tubuh Adam. Dan itulah juga yang ada dalam tubuh kita, yang terkadang kita alpa dan lalai, ya, buat-buat tidak menyedari tentang wujudnya ar-ruh yang memuliakan insan daripada kerendahan. Lalu antara nama lain kepada Al-Quran, bukan kebetulan Allah Ta'ala sebut dalam suratul Nahl, ya, iaitulah nama lain kepada Al-Quran adalah Ar-Ruh. Maka apakah tujuan? Apakah motif? Tidak lain tidak bukan sebagai peringatan, ya, antara sebab Al-Quran diturunkan adalah untuk memuliakan, mengembalikan manusia kepada martabat yang tinggi. Kerana tanpa pedoman daripada Ar-Ruh, ya, sebenarnya manusia itu mengalami kematian di sisi Allah. Hati manusia itu mengalami kematian di sisi Allah. Jadi malaikat Jibril yang membawa turun Al-Quran juga diberikan nama Ar-Ruh dalam suratul Qadar. Bukan kebetulan, ya. Jadi kita belajar perkara pertama pagi ini, ya, yang menyebabkan manusia menjadi mulia dan tidak berada di lembah yang hina adalah apabila dia setia dengan apa yang diperintahkan di dalam Ar-Ruh, yakni di dalam Al-Quran. Al-Quran diturunkan untuk menghidupkan hati yang mati, sebagaimana ruh ditiupkan menghidupkan sesuatu yang mati. Maka antara yang boleh mematikan, ya, hati manusia, ya, antara yang boleh menyebabkan manusia berada di dalam lembah kehinaan, tahukah apakah ia, tuan-puan sekalian? Antara yang menyebabkan manusia menjadi hina di sisi Allah adalah fitnah harta. Fitnah harta. Harta itu tidak salah untuk dimiliki, tetapi apabila ia didatangkan Allah sebagai fitnah, sebagai ujian, maka berjaga-jaga kerana ramai yang tumbang. Ayat yang saya bacakan tadi adalah ayat dalam surah mengenai Perang Badar, yang kita semua sedia maklum nama surah ini ada kaitan dengan harta. Maka berjaga-jagalah. Allah Subhanahu wa ta'ala mendidik kita agar sentiasa memandang ujian yang paling berat dihadapi oleh anak-anak Adam adalah harta. Sebab itulah di penghujung surah Al-A'raf Allah Subhanahu wa ta'ala memaparkan kisah lelaki yang Allah Ta'ala berikan kepadanya ilmu tentang Alkitab, tetapi Allah Ta'ala menimpakan kepadanya kehinaan. Kenapa? Walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawah. Yang bermaksud, dan sekiranya kami menghendaki, nescaya kami tinggikan. Lihat, ya, nescaya kami tinggikan darjatnya dengan ayat-ayat kami yang diturunkan. Tetapi dia cenderung, dia mahu hidup lebih lama di atas dunia. Akhlada ilal ard. Dia mahu hidup lebih lama di atas dunia, dan lalu mengikuti hawa nafsunya. Maka selepas kisah ini dalam suratul A'raf, menutup tirai kisah-kisah yang banyak di dalam suratul A'raf,
Allah datangkan suratul Anfal yang menceritakan tentang perang Badar. Tuan-tuan puan-puan sekalian, ujian harta telah menimpa orang-orang terdahulu yang dibentangkan dalam suratul A'raf. Terlalu banyak kaum-kaum yang mendustakan Allah dan Rasulnya kerana menyangka harta mereka boleh menyelamatkan mereka daripada murka Tuhan mereka. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Walhal yang sebenarnya harta itu tidak akan membantu mereka sama sekali. Maka sebab itu suratul Anfal daripada awal hingga ke akhir, mereka yang melakukan tadabbur akan mendapati halus didikan Allah kepada Muhajirun dan Ansar, kepada Aus dan Khazraj, iaitulah mendidik agar berjaga-jaga dengan fitnah harta. Ya, tidak salah memiliki harta, tetapi seandainya kamu tidak memandang harta sebagai fitnah, sebagai ujian, ia boleh menyebabkan penyakit orang-orang terdahulu berpindah kepada kamu. Apa dia? Akhlada ilal ard. Itulah buah khuldi kepada manusia sampai hari kiamat. Keinginan untuk hidup lebih lama, sehingga tidak menyedari sesama kaum muslimin bersengketa kerana merebut Al-Anfal di hadapan mata. Itulah yang menjadi ayat pertama. Ayat pertama, tuan-tuan. Bukan ayat 2, ayat 3. Ayat pertama surah Al-Anfal. Nama surah pun Al-Anfal, harta rampasan perang. Saya tertarik dengan satu buku yang ditulis oleh Al-Fadil Syekhuna Ustaz Profesor Dr. Zulkifli Yusuf bersama dengan partner beliau Muhammad Mukhlis Yunus, ketika menghuraikan suratul Anfal di bahagian mukaddimah. Izinkan saya membaca karya ini di bahagian mukaddimah, ya. Kenapa dipilih suratul Anfal? Antara yang disebut oleh penulis, peperangan yang berpihak kepada mereka, yakni kaum muslimin, meskipun musuh datang berkali ganda, telah membuahkan hukum syariat yang baru berupa harta rampasan perang dan orang-orang tawanan. Perkara ini menterjemahkan sikap yang perlu diambil, sikap baru yang perlu diambil terhadap kebendaan. Dan Al-Quran segera menangani isu tersebut sebelum mereka terperangkap dalam jerat harta, lalu menghakis ketaatan mereka kepada pemimpin mereka sendiri dan membuka ruang polemik pergeseran sesama sendiri. Mana-mana organisasi yang gagal menangani dengan pantas isu ini, yakni kemaruk kebendaan, tidak mustahil organisasi itu akan berdepan dengan kelumpuhan. Subhanallah. Ya. Indah, ya, tadabbur yang dilakukan oleh para ulama yang menulis karya ini. Jadi nampak, ya, kenapa jadi ayat pertama tu? Kerana, ya, apa yang terjadi dalam perang Badar, ya, apa yang terjadi dalam perang Badar, ya, itu dijadikan Allah perkara-perkara yang disentuh selepas ayat 1. Tetapi ayat 1 yang menjadi foundation surah ini adalah memerangi, ya, kecintaan kepada kebendaan, walau, ya, baru muncul, kali pertama muncul dalam hati dan benak sanubari para sahabat radhiyallahu anhum. Pada halaman 53 juga menarik, kalau saya boleh kongsikan, ketika menghuraikan ayat pertama suratul Anfal, riwayat-riwayat dalam sebab-sebab nuzul ayat yang pertama telah cukup memaparkan kepada kita bagaimana persekitaran yang menyebabkan turunnya ayat ini. Ayat ini menyaksikan pergeseran sesama sendiri setelah tamat perang.
Tadinya mereka bersatu berjuang bermati-matian menegakkan kebenaran. Kini mereka berselisih pendapat, berebut-rebut mendapatkan harta perang. Bukankah ini satu insiden yang dahsyat? Mengapa tidak sedangkan mereka pejuang-pejuang yang ikhlas? Adakah mereka tamakkan harta? Dari satu sudut, ayat pertama sangat tegas, ya, sangat seolah-olah menjerit, ya, merayu, ya, agar, ya, jangan biarkan kanser berbahaya ini muncul dalam hati orang-orang beriman. Itu dari satu sudut. Tetapi dari satu sudut lain, ya, penulis yang bersikap adil ini sama sekali tidak wajar kita menghukum para sahabat sedemikian. Seperti kata-kata tidak ikhlas, ya, ada ketamakan. Hati-hati dengan perkataan kita. Kerana orang-orang yang berada di medan waktu itu adalah terdiri daripada dua kelompok sahaja, iaitulah Al-Muhajirun dan Al-Ansar. Tiada yang ketiga. Dua kelompok ini merupakan kelompok manusia yang telah lama membuang jauh-jauh segala kepentingan kebendaan dan perut. Orang-orang Muhajirun kalaulah kerana perut, sudah tentu mereka tidak akan berhijrah ke Madinah menjadi anak dagang di rantau orang. Entahkan beruntung, entahkan tidak. Untung batu tenggelam, untung sabut timbul. Lebih baik duduk kat Mekah, bersenang lenang dengan anak isteri, atau tidak perlu menjadi pendokong dakwah di waktu segala keparetan dihadapi oleh para pendakwah di Makkah pada waktu itu. Tetapi mereka inilah nadi pergerakan dakwah, tulang belakang kepada perjuangan menegakkan Islam. Apakah mereka tidak ikhlas dalam perjuangan setelah bertahun-tahun ditarbiyah dengan asam garam perjuangan? Apakah mereka tamak dengan segala kepentingan material dibuang ke hujung dunia? Jadi jangan, ya, kita tidak berhati-hati, ya, ketika berkata kepada para sahabat. Pada masa yang sama, kita dapat lihat ketegasan Al-Quran, kepantasan Allah Subhanahu wa ta'ala pada menegur, orang panggil itab, menegur secara halus, ya, bibit-bibit kemunculan, ya, perasaan harta boleh memberikan, ya, kelebihan-kelebihan tertentu. Walhal, ya, nanti saya ulas, walhal ada sebab Allah Ta'ala, ya, memberikan kemenangan dalam peperangan yang tidak diduga ini. Sebentar lagi kita ulas. Adapun Ansar, mereka bukan juga golongan yang mementingkan kebendaan. Sekiranya mereka tamakkan harta, pasti mereka tidak menghabiskan harta untuk dakwah dan perjuangan. Pengorbanan mereka jauh lebih hebat. Mereka orang yang telah menghabiskan wang ringgit semata-mata menyediakan tempat tinggal kepada tetamu mereka, orang-orang Muhajirun. Lebih daripada itu, mereka sanggup menceraikan mana-mana isteri mereka demi kepentingan para sahabat yang datang daripada jauh, meninggalkan rumah tangga dan keluarga masing-masing yang masih musyrik atau yang tidak mengizinkan mereka untuk berhijrah. Sebenarnya, ya, kata Prof. Zul, telah lama Allah mentarbiah mereka agar tidak memandang kocek dalam melayari bahtera dakwah. Lalu apa yang berlaku sebenarnya ayat 1 ni? Husnul bala, itu kata Sayyid Qutb rahimahullah. Husnul bala ini bermaksud ujian yang berat untuk kebaikan. Kenapa, ya? Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala setelah menutup seluruh ruang-ruang yang boleh menyebabkan orang mempertikai kesahihan akidah mereka, kejelasan matlamat perjuangan mereka. So kita dah tak boleh petikai. Yang berjuang di dalam medan Badar bukan calang-calang para sahabat. Jangan petikai. Sama sekali jangan mempertikaikan. Sebab kalau orang yang pengecut untuk mati syahid, siang-siang lagi mereka akan memulaukan dan meninggalkan medan Badar. Tetapi itu tidak berlaku. Maka apa yang kita boleh pandang, ya,
adalah didikan yang halus daripada Allah kepada para sahabat agar ia berhati-hati dengan fitnah harta. Allah Ta'ala maha mengetahui dia buat manusia. Dia tahu apa yang pernah menggagalkan orang-orang terdahulu daripada menggalas tugas menjadi khalifah. Iaitulah penyakit akhlada ilal ard. Penyakit menganggap harta boleh membantu untuk hidup lebih lama dan lebih selesa di atas muka bumi. Maka jaga-jaga. Itu poin yang pertama. Yang kedua, bila kita sebut Al-Quran adalah ar-ruh yang menghidupkan hati yang mati, maka menarik untuk saya mengupas satu lagi ayat daripada suratul Anfal, iaitulah ayat 24. Ya, mohon rakan-rakan penonton untuk membilik ayat 24. Ya, kita ambil 3 ayat je kot pagi ni. Kerana Al-Quran itu Allah Ta'ala umumkan ar-ruh yang diturunkan untuk mengembalikan manusia kepada ketinggian. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah dan seruan Rasulullah apabila ia menyeru kamu kepada perkara yang menghidupkan kamu. Dan ketahuilah bahawasanya sesungguhnya Allah berkuasa mengubah atau menyekat antara seseorang dengan hatinya. Baik, apa kaitan ayat ini dengan fitnah harta? Apa kaitan ayat ini dengan perang Badar? Apa yang menyebabkan berlakunya kehidupan kepada orang-orang beriman? Sebab ayat ini memberitahu kita, sahutlah seruan Allah dan Rasulullah apabila Allah dan Rasulnya mengajak kamu kepada kehidupan, mengajak kamu kepada sesuatu menghidupkan kamu. Tadi kita dah bincangkan yang hanya boleh menghidupkan sesuatu yang mati adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan caranya adalah apa? Dengan ditiupkan ar-ruh, lalu Adam alaihi salam mengalami kehidupan. Dan Al-Quran dinamakan Allah ar-ruh, antara sebabnya adalah Al-Quran, seperti kata Qatadah radhiyallahu anhu, antara tafsiran salaf kepada lima yuhyikum ini adalah Al-Quran. Ada banyak tafsiran tetapi salah satu tafsirannya adalah Al-Quran itulah yang disuruh oleh Allah dan Rasulnya. Kembalilah kepada Al-Quran yang menghidupkan, ar-ruh yang menghidupkan. Kenapa? Dalam surah mengenai peperangan Badar, apa kaitan perang Badar dengan seruan agar menyahut panggilan Allah dan Rasulnya, ayuh sertai perang Badar? Dan perang Badar itu Allah Ta'ala kata menghidupkan apa yang mati. Dan kita sebut tadi Al-Quran menyebabkan 313 memilih untuk taati Allah dan Rasulnya, lalu mereka memilih untuk berada dalam peperangan Badar. Maka kita lihat bagaimana Prof. Zul menghuraikan ayat ini. Dengar elok. Ramai manusia mencipta teori untuk mereka sampai kepada kebahagiaan. Semua orang nak bahagia. Semua orang bercakap mengenai bahagia. Tetapi berbagai teori tidak menjamin hidup bahagia. Ini dipanggil tadabbur ni, tuan-tuan. Meskipun kemajuan dicapai segenap segi, masyarakat di Jepun tidak sedikit yang membunuh diri.
diri. Meskipun kemajuan mereka capai dari sudut teknologi, ya, berada pada tahap yang cukup tinggi. Ini kerana manusia tidak akan mampu mencipta kebahagiaan untuk diri sendiri. Hanya Allah, Tuhan pencipta, yang mampu melakukannya. Jadi apa yang dimaksudkan adalah seseorang hanya mampu mengecapi arti bahagia dan kedamaian jiwa dengan apa yang Allah Ta'ala sebut boleh memberikan bahagia. Isi kandungan Al-Quran tidak pernah mengecewakan sesiapa yang membaca dan mengamalkannya. Maka siapakah yang membaca dan mengamalkan Al-Quran sehingga mereka, ya, dapat merasakan kebahagiaan atau ketenangan dan keyakinan walau dalam keadaan penuh tekanan? Perang Badar, medan Badar adalah medan penuh tekanan. 313 itu bukan malaikat, mereka manusia yang ada keluarga. Semua sudah maklum, ya, boleh Google Perang Badar. Ia adalah perang yang tidak direncana lebih awal. Ia adalah pertembungan yang tidak disangka. Itu nombor satu. Bagaimana anda perlu bekerja dengan satu kerja yang anda tak ready lebih awal? Maka adakah anda akan rasa bahagia dengan kerja berkenaan? Adakah anda akan merasakan sukarela? Pasti anda melakukan kerja itu atas dasar terpaksa. Orang yang bekerja kerana terpaksa takkan rasa bahagia. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hati-hati 313 menjadi gagah, menjadi kuat, sehingga mereka, ya, pada awalnya ada perasaan membenci, ya, karihtumu, ya, tetapi di akhirnya Allah mencampakkan kepada mereka sakinah. Allah Ta'ala mencampakkan kepada mereka kerana taat kepada Allah dan Rasul yang menyeru mereka kepada menghidupkan, iaitu Perang Badar yang menghidupkan. Kerana Perang Badar inilah yang menyebabkan Madinah digeruni. Perang Badar lah menjadi titik tolak kepada seluruh, ya, dunia akan menyaksikan pertembungan hak dan batil, siapa pemenang, siapa yang kalah. Bukan sedikit perhatian Al-Quran kepada perang ini sehingga satu surah diturunkan khusus untuk menyebut mengenai yang tersurat dan tersirat tentang perang ini. Maka kerana mereka memilih untuk menyahut suruhan Allah dan Rasulnya, Allah berikan kepada mereka apa yang Allah janjikan pada ayat 24, kehidupan. Dan antara saya sebutkan tadi, ya, antara yang saya sebutkan tadi adalah keyakinan mereka kepada isi kandungan Quran, iaitulah janji Allah. Al-Quran selalu menyebut janji Allah, janji Allah. Semalam pun saya sempat belik satu kitab karya Dr. Salah Abdul Fattah Al-Kharidi, hafizahullah, Wu'udul Qur'ani fi Tamkinil Islami, janji-janji Quran kepada tertegaknya Islam dan sempurnanya kekuasaan Allah Ta'ala beri kepada orang-orang soleh. Maknanya Quran penuh dengan janji-janji, dan kebanyakan janji-janji ini dalam surah-surah Makkiyah, surah-surah sebelum hijrah. Inilah detiknya 2 hijrah. Allah tidak menyalahi janji. Allah menonjolkan apa yang telah dijanjikan 13 tahun di Makkah. Jadi para sahabat menyahut seruan Allah dan Rasulnya walaupun dengan berat hati. Mereka manusia. Dengan berat hati mereka mengikuti perintah Nabi agar kita tidak pergi kepada ghairi dhati syaukah. Kita tak pergi yang durinya tak banyak. Maksudnya tak ada cabaran, iaitulah kafilah Abu Sufyan. Nabi mengarahkan mereka untuk pergi kepada Abu Jahal dengan 1000 ketumbukan, lengkap bersenjata, yang tidak pernah dipersiapkan oleh orang-orang Quraisy, melainkan itulah persiapan terbaik, pahlawan-pahlawan terbaik mereka munculkan dalam ketumbukan 1000 orang berkenaan. Allah halakan mereka. Rasulullah menghalakan para sahabat, melainkan itulah persiapan terbaik,
pahlawan-pahlawan terbaik mereka munculkan dalam ketumbukan 1000 orang berkenaan. Allah halakan mereka. Rasulullah menghalakan para sahabat. Awal peringkat memang berat hati, tetapi Allah memberikan kehidupan kepada hati mereka. Lalu mereka merasakan kedamaian dan kebahagiaan dan keyakinan dalam tekanan, tuan-tuan. Ada 1001 sebab untuk meninggalkan medan perang ini. Pertama saya sebut tadi, benda tak ready. Kita 300 untuk kafilah Abu Sufyan, 300 tak suit dengan 1000 orang. Kita ada berapa ekor kuda je pun, dengan 2 orang punya persiapan berlipat kali ganda mengatasi kita. Tapi Allah ada rencana. Allah bukan sekadar mau menghidupkan hati orang-orang Badar, tetapi Allah nak hidupkan hati-hati umat Nabi Muhammad yang ragu, yang kurang keyakinan sejauh mana kebenaran akan menang ke atas kebatilan. Pertanyaan itu selalu akan berlaku dalam hati dan benak orang-orang beriman sampai hari kiamat. Mata Nasrullah, Mata Nasrullah. 13 tahun plus 2 tahun baru datang bantuan Allah. Jadi inilah perang yang disebut sebagai Al-Furqan, yang clarify, yang memisahkan antara hak dan batil tidak boleh duduk sekali. Maka hak berada di tempat tinggi kemenangan dan batil itu berada di tempat yang rendah dan kerendahan. Liyakuna kalimatullahi al-ulya wa kalimatul ladina kafaru sufla. Ya. Isi Al-Quran tidak pernah mengecewakan sesiapa yang membacanya, apatah lagi mengamalkannya. Sebab itulah di permulaan suratul Anfal Allah Ta'ala sebut ayat 2, kesan Al-Quran kepada para sahabat. Inilah yang menghidupkan mereka. Bak kata Qatadah radhiyallahu anhu tadi, Al-Quran menghidupkan hati. Sebab itu bila Nabi halakan mereka ke medan Badar, peringkat awal memang ragu, tetapi Allah menghidupkan, Allah ikat hati mereka, lalu mereka bahagia dalam keadaan tekanan. Mereka sampai ke satu tahap, ya, Allah berikan ketenangan sampai mengantuk dan tertidur. Rehat, tuan-tuan. Esok nak perang, malam tu rehat, tidur lena. Ini aneh. Orang tak bahagia takkan boleh lena. Orang boleh lena tidur di medan esok nak perang. Esok nak perang. Kalau boleh tidur pun tertidur sejam 2. Allah Ta'ala datangkan nuas kepada mereka. Relax. Jadi bahagia ni bukan benda boleh reka. Allah Ta'ala yang boleh mendatangkannya. Maka Allah Ta'ala bagi tahu, kalau mahu bahagia, maka kembalilah kepada apa yang boleh menghidupkan kamu. Ya, iaitulah Al-Quran. Orang tidak bahagia, hatinya mengalami kematian. Orang yang benar-benar bahagia, yang hakiki, Al-Quranlah sumber, ya, ada dalam hatinya. Okey. Jadi di ayat 2 suratul Anfal, tuan-tuan dapat lihat kualiti hati, ya, para sahabat yang sebahagiannya ahli tentera Badar. Ya, 15 tahun ditarbiah oleh Al-Quran, oleh Nabi SAW. Maka innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Qulubuhum berlaku wajilat. Hati mereka mengalami kegentaran setiap kali dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah iman. Setiap kali ayat-ayat Allah dibacakan, walau 1-2 ayat, iman mereka mengalami pertambahan dan peningkatan. Kita bagaimana? Nuzulul Quran seharusnya diinsafi menerusi ayat-ayat begini. Ya, bukanlah sekadar kuantiti ayat yang dibaca dan dibangga-bangga, tetapi sejauh mana ayat-ayat Allah meningkatkan iman, sehingga walau dalam tekanan, musuh ada di hadapan, kita kekal tenang, yakin janji Allah. Bukan mudah nak ada kualiti tentera Badar pada ayat yang kedua ini, tuan-tuan. Inilah produk Al-Quran, kalau saya boleh katakan begitu, generasi Al-Quran yang menjelma dalam peperangan Badar. Dan ayat yang sangat menggerunkan, ayat ini saya harap kita dapat beri perhatian. Ya, tak dapat banyak tak apa, dapat yang ni pun tak apa dah, rakan-rakan semua. Wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbih. Dan ketahuilah
maknanya kamu takkan tahu. Mari aku beritahu. Allah jualah yang berkuasa meletakkan dinding antara manusia dan hati. Saya sebut apa tadi tuan-tuan? Manusia dan hati, bila ada dinding, dia akan bekerja tanpa rela. Dia akan taat dalam keadaan terpaksa. Dia tidak bahagia. Bila dinding itu dihilangkan, dia akan bekerja dengan hatinya. Kenapa ini penting dalam peperangan Badar? Kerana ia adalah peperangan yang hati kata tak nak. Sebab apa? Di hadapan anda adalah ayah anda sendiri. Di hadapan anda adalah anak anda sendiri. Pertembungan apakah ini? Bukankah ia sepatutnya boleh dielakkan? Adakah ada satu keperluan untuk perang saudara ini terjadi? Adakah tidak ada jalan lain untuk kita mengelakkan daripada adik-beradik bergaduh? Ini perkataan-perkataan yang boleh menimbulkan keraguan kepada pasukan Badar. Tetapi, ya, kerana Allah Ta'ala yang mengangkat dinding berkenaan, mereka mentaati perintah Allah dan Rasul dengan penuh kebahagiaan dan ketenangan, maka tidak ada masalah untuk Abu Ubaidah Al-Jarrah, ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mengangkat pedang menghadapi ahli keluarga sendiri. Kerana mereka yang memulakan. Mereka yang memulakan. Islam adalah agama perdamaian. Maka sesiapa yang mahu menceroboh perdamaian dan mahu menumpahkan darah orang-orang yang tidak bersalah, Islam tidak pasif. Islam tidak mengamalkan dasar, ya, boleh diperlakukan sesuka hati, ya, ada ketegasan dan ada keadilan. Okey, saya janjikan tadi nak hurai lebih apa yang Prof Zul sebut, huraikan tadabbur beliau. Buku ini sangat bagus tuan-tuan. Saya harap tuan-tuan boleh dapatkan daripada Quranic Center of Quranic Research, CQR, University Malaya. Sebab kalau anda tanya saya, ada tak karya yang kombinasi tafsir bil ma'thur, tafsir bil ra'yi yang baik, maka ini contoh karya anak tempatan yang bagus. Sebab Fadilatul Syekh telah memulakan tafsir setiap ayat dengan pendekatan tafsir baru tadabbur. Ya, dalam perkataan lain, hak-hak tafsir ditunaikan terlebih dahulu, barulah hak-hak tadabbur ditunaikan. Jangan bermudah-mudahan dalam hal memahami ayat-ayat Al-Quran. Tafsir ini maksudnya macam disebut oleh penulis. Pertama sekali dihuraikan mufradat, ya, apa makna-makna perkataan, seperti pendekatan Al-Allamah Al-Maraghi yang menyebut makna perkataan, ya, juga dalam penulis Sahih Tafsir Al-Munir. Yang kedua, juga hak-hak tafsir adalah asbabun nuzul. Ayat tu ada asbabun nuzul tak? Ayat satu kalau tak tengok asbabun nuzul, kita tak faham ayat satu tu. Asbabun nuzul lah membantu kita untuk faham. Yang ketiga, hak-hak tafsir adalah munasabah ayat. Sebab munasabah ni penting pada ayat-ayat yang tak ada asbabun nuzul. Macam mana nak faham ayat tu kalau tidak merujuk kepada ayat sebelumnya? Sebab ayat tu tak ada asbabun nuzul. Kalau ada asbabun nuzul, kita akan clear. Kita akan clear apa pengajaran ayat berkenaan berdasarkan apa yang pernah terjadi pada orang-orang terdahulu. Itu hak-hak tafsir. So Syekh, ya, tidak mengabaikan perkara ini, ya. Tetapi yang lebih menyentuh hati perasaan saya adalah bila ia penulis menulis seperti hamka menulis, iaitulah hak-hak tadabbur. Bahkan 20 muka surat sebelum tafsir surah Al-Anfal dilakukan, penulis menyebut syarat-syarat tadabbur, which is mesti ada sebab. Penulis menyentuh isu tadabbur. Antara sebab itu adalah berlonggar-longgar dan bermudah-mudahan ketika mentafsirkan ayat Al-Quran untuk diamalkan dalam kehidupan. Dan tidak sedikit setakat saya baca, kesalahfahaman diperbetulkan oleh penulis dalam hak-hak tadabbur ini. Beliau berkongsi bagaimana isu-isu semasa boleh dikaitkan dengan pengajaran ayat. So terma pengajaran ayat sangat mahal dalam buku ini, kerana
penulis seperti menampa-nampa dan memukul-mukul kita sampai terasa dengan ayat berkenaan. Ya, sehingga kita tidak merasakan suratul Anfal hanya surah perang Badar. Kita tidak merasakan begitu. Kita merasakan penuh dengan teguran-teguran akhlak kepada pembaca suratul Anfal yang bermaksud perang dah terjadi 1400 tahun dahulu, tetapi pengajarannya relevan sampai hari kiamat, merentasi bangsa dan masa. Subhanallah. Izinkan saya menyambung balik, minta maaf, ayat 24 suratul Anfal yang sangat saya harap kita beri perhatian. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ya, dalam ayat ini Allah menggambarkan kekuasaannya yang tidak ada kepada orang lain. Seseorang itu tidak mungkin menguasai hati orang lain, kerana hatinya sendiri dia tidak boleh kuasai. Apa maksud tidak boleh menguasai hati sendiri? Macam mana nak rela bekerja? Macam mana nak jadi orang yang rela bekerja penuh motivasi kalau suasana tidak menyokong? Susah nak menghadirkan kerelaan dalam bekerja, kan? Kena ada motivasi punya kursus. Ya, kena ada majikan yang baik. Ya, kena ada ibu bapa yang baik, baru anak-anak semangat nak bertarawih. Itu contoh-contoh kerelaan dalam pekerjaan, sama ada pekerjaan dunia atau ibadat, di mana hati dengan kerja, ya, seseorang dengan hati tiada tabir, dia bekerja sepenuh hati, dia bekerja dengan penuh kerelaan, sepenuh hati. Tetapi ayat tadi mengajar Allah yang berkuasa. Allah yang berkuasa untuk menghalakan hati kita, ya, kepada kerelaan, walau keadaan di luar sana adalah berkecamuk. Kerana perang Badar adalah bukti kepada itu semua, tuan-tuan. Anda berdepan dengan peperangan yang anda tidak bersedia. Anda berdepan dengan ahli keluarga sendiri. Hati kata apa dia, emosi kata apa dia, 1001 sebab untuk meninggalkan medan peperangan ini. Namun apa yang menyebabkan 313 kekal taat setia? Ya, lima yuhyikum, kerana mereka meyakini, wajilat qulubuhum, hati mereka gemetar dengan ayat-ayat Allah. Dan ayat-ayat yang menjadi kekuatan mereka adalah ayat-ayat tentang wu'udul Quran, janji-janji kemenangan. Lihat lagi apa yang ditadaburkan oleh penulis, ya. Saya suka ayat ini, ya. Berapa ramai yang bersahabat tetapi berpisah di hujung persahabatan. Sebab bersahabat atas kepentingan-kepentingan tertentu, bukan dengan keikhlasan. Ya, ada dinding yang menghalang hati, ya, seseorang itu untuk menjalin persahabatan yang ikhlas. Ada sesuatu yang menghalang, ya. Berapa banyak duit dan bunga-bunga hadiah sepanjang persahabatan dilaburkan, namun akhirnya tidak menjadi apa-apa. Sudah banyak kekasih yang kecewa dengan pasangannya, berkasih dengan orang lain dan berkahwin dengan orang lain. Ini semua menunjukkan janganlah lupa pulangkan kepada Allah yang lebih mengetahui hikmah di atas segala sesuatu yang berlaku. Dialah yang lebih mengetahui, kerana dialah yang berada di dalam sudut hati antara manusia apabila bekerja dengan hatinya. Kata Hamka, Prof. sebut kata Hamka. Kerap kali kita merencana sesuatu menurut hati kita, tiba-tiba dibelokkan Allah kepada yang lain, yang mula-mulanya kita pun tak sangka. Kadang-kadang sudut rencana yang terperinci, yang baik, tiba-tiba saja ada halangan di tengah jalan. Lalu berbeloklah kita kepada rencana Allah yang lebih baik. Ada kalanya suatu kejadian kecil yang tidak kita sangka-sangka, itulah kejadian yang mengubah seluruh hidup kita. Oleh sebab itu, tidaklah boleh kita menurut kata hati, melainkan menundukkan kata hati pada kehendak Allah. Maksudnya begini, tuan-tuan. Kebanyakan kehidupan yang hebat-hebat bukan bermula daripada ikut kehendak hati. Maksudnya, aku nak jadi macam ni, tiba-tiba tak jadi apa aku nak. Kemahuan hati tak berlaku, Allah atur benda lain. Inilah perang Badar.
Inilah perang Badar. Sahabat nak satu benda, Allah nak bagi benda lain. Sahabat tidak mahu bertembung dengan ahli keluarga, Allah mengatur yang lebih baik. Maka inilah perkara yang kedua, ya, yang menyebabkan Ahlu Badar mendapat kedudukan yang mulia. Ya, Allah Ta'ala lah yang berkuasa, ya, mendindingi antara orang yang bekerja dengan hatinya. Ya, saya ingin menegaskan apa yang disebut oleh penulis, kerana Allah berkuasa meletakkan dinding antara seseorang dengan hatinya, yang boleh menyebabkan dia tidak rela untuk melakukan sesuatu kerja, dia tidak ikhlas melakukan sesuatu kerja, maka sentiasalah memohon agar Allah kekalkan kita di atas jalan kebaikan. Kerana Allah berupaya mengubah hati kita pada bila-bila masa ketika kita mahu kekal di atas jalan itu. Istiqamah, tuan-tuan, adalah perkara yang mesti digeruni. Mesti digeruni. Kerana Allah berkuasa untuk mengelakkan kamu yang bekerja dengan hati kamu. Lalu ada dinding yang menghalang berlakunya kerja dengan penuh sukarela dan kerja dengan penuh keikhlasan. Mohon pada Allah agar Allah kekalkan kita di atas jalan keikhlasan. Jangan yakin sangat yang kamu akan istiqamah, melainkan mohonlah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguasai hati-hati manusia. Hati-hati manusia. Jadi akhir sekali, yang ketiga juga bicara mengenai hati. Yang pertama tadi pasal ar-ruh, yang kedua mengenai hati. Maka bila kita bicara mengenai hati, ketahuilah yang hanya boleh mengikat hati-hati orang beriman adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bukannya harta jutaan ringgit. Kerana inilah yang disebut pada ayat 64, menjadi ayat terakhir kita bincangkan pada pagi ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 64, tuan-tuan, Suratul Anfal. Maaf, ayat 63. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum innahu azizun hakim. Tuan-tuan, dalam ayat yang pertama kita telah memahami berdasarkan asbabun nuzul, hampir-hampir terjadinya bibit perpecahan antara Muhajirun dan Ansar dalam hal harta rampasan perang. Rupa-rupanya fitnah harta. Harta boleh menyebabkan berlakunya perpecahan dan rapuhnya persaudaraan. Surah Al-Anfal mengajar kita kepentingan untuk mengukuhkan persaudaraan, kerana ia antara sebab-sebab Allah turunkan bantuan. Maka buatlah persediaan untuk Allah Ta'ala berikan kemenangan. Antara persediaan berkenaan adalah memberi perhatian kepada ikatan hati. Ayat 63 mengajar kita, harta, duit yang diberi, ya, harta dan duit yang diberi tidak boleh membantu ke arah terikatnya hati orang-orang beriman, sehingga sanggup orang-orang beriman mentaati ketua mereka. Ya, maknanya kalau kamu, wahai Rasulullah, memberikan duit kepada mereka untuk mereka memberikan ketaatan tidak berbelah bahagi, termasuk di medan kematian seperti Badar, kamu akan saksikan kamu tidak akan berjaya. Kerana apa? Ya, hanya yang boleh untuk mengikat hati mereka bukan wang ringgit, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai asas yang paling penting untuk Allah datangkan kemenangan adalah mengikat hati-hati orang-orang beriman, bukan kerana harta dan kepentingan. Sebab itulah ayat pertama tegas Allah Ta'ala membersih dan mensucikan hati para sahabat.
daripada keinginan kepada kebendaan yang boleh merosakkan dzata bainikum. Fa aslihu dzata bainikum, yang boleh merosakkan hubungan persaudaraan, yang boleh menyebabkan perpecahan adalah fitnah harta. Ya, sebab itulah berjaga-jaga. Ya, apabila berlakunya persengketaan, perbalahan, perpecahan antara kita orang-orang beriman, percayalah ada motif, ada udang di sebalik batu. Kerana orang yang benar-benar bersaudara, Allah Ta'ala akan ikat hati mereka. Tetapi kalau berlaku perpecahan, kalau berlaku persengketaan antara orang-orang beriman dari dahulu sampai sekarang, kalau berlaku sengketa antara orang-orang beriman, ini kerana ada kepentingan, ini kerana ada kebendaan yang mahu dicari, maka bersihkan hati kita untuk mencapai kepada ikatan hati yang Allah Ta'ala ikat dengan kuat, bersimpul mati, tidak ada yang boleh memisahkan, ya, antara orang-orang beriman melainkan kematian. Jadi tuan-tuan, penulis menyebut ketika menghuraikan wa'allafa baina qulubihim, Allah lah yang menyatukan hati orang-orang beriman ketika terdapat 1001 sebab untuk bersengketa antara Muhajirun dan Ansar, antara Aus dan Khazraj. Pada zaman jahiliyah dahulu, mereka pernah berpecah belah, bermusuh-musuhan, benda berperang sesama sendiri. Ya, di medan Badar, semua sentimen-sentimen bangsa ini boleh muncul, khususnya apabila di hadapan mata kita adalah Al-Anfal. Namun keberhasilan penyatuan antara Muhajirin dan Ansar yang tidak berlandaskan harta benda, kerana harta benda tidak akan membawa kepada penyatuan yang hakiki. Sebab itulah di penghujung surah Al-Anfal, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut, ya, kemuliaan orang-orang Muhajirun, kemuliaan orang-orang Ansar. Maksudnya penghujung suratul Anfal menjelaskan kedua-duanya adalah mulia di sisi Allah. Tidak ada yang boleh berkata saya lebih baik daripada mereka, lalu saya berhak kepada harta ini, ataupun ya, tidak sepatutnya berlaku perasaan ana khairum minhu. Suratul A'raf, ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dia. Ya, kerana penyakit inilah yang akan menggagalkan pertolongan Allah dan menyebabkan kekalahan kepada kaum muslimin. Akhir sekali tuan-tuan, saya rasa ini muhasabah yang sangat penting yang menyebabkan penghujung suratul Anfal menegaskan persaudaraan yang mesti kita ambil teladan daripada Muhajirun dan Ansar. Inilah sebab Allah Ta'ala menangkan mereka, sebab ikatan hati. Ya, ikatan hati yang Allah Ta'ala kuatkan. Allah Ta'ala kuatkan kerana mereka bersungguh mentaati perintah Allah dalam kesusahan. Namun sayang sekali, ini penulis kata sebagai peringatan dan tadabbur, perkara ini telah dilupakan oleh orang-orang Islam pada kurun ini, di mana akidah dan keislaman bukan lagi menjadi sebab untuk bertalian silaturahim yang hakiki. Keislaman kita dibataskan oleh pertalian darah, oleh nasab keturunan, oleh ikatan suku kemasyarakatan, bangsa dan negeri. Kadang-kala kita melihat orang lain lebih buruk daripada kita, sedangkan mereka adalah saudara seiman dengan kita, hanya kerana kita mahu memenangkan negeri kita, memenangkan bangsa kita, memenangkan keturunan kita, memenangkan mazhab kita, memenangkan puak kita, memenangkan jemaah kita, memenangkan organisasi kita. Apabila kita sanggup berbalah dalam perkara-perkara, ya, yang boleh sepatutnya berbeza pendapat, yang boleh sepatutnya dicari titik persamaan, maka ketahuilah syaitan orang tengah, ya, yang tanpa kita sedari sedang membisikkan apa yang pernah dibisikkan dahulu, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Jadi kekuatan kemenangan dalam peperangan Badar antaranya adalah ikatan persaudaraan kerana Allah. Ya, ikatan persaudaraan yang benar-benar ikhlas,
ya, Muhajirun dan Ansar menampilkan model teladan persaudaraan, ya, yang sangat menakjubkan, ya, sehingga ia menjadi asbab Allah Ta'ala memberikan kemenangan luar biasa dalam Perang Badar 17 Ramadan pada hari ini. 82 orang Muhajirun, 231 orang Ansar, dan dari kalangan 231 orang Ansar ini 61 orang Aus dan 170 orang Khazraj. Mereka semua punya pelbagai sebab untuk berkonflik sesama sendiri, apatah lagi dalam peperangan kali pertama. Dalam peperangan dan pertembungan dengan orang-orang kafir kali pertama. Namun tiada berlaku perbalahan dan pergeseran, melainkan Allah dengan pantas, ya, mendidik generasi ini. Ya, jadi tuan-tuan, sebagai kesimpulan, ya, sebagai kesimpulan, boleh dapatkan karya ini insya-Allah sebab sangat-sangat membantu tadabbur suratul Anfal. Itu nombor satu. Yang kedua, kalau kita tadabbur suratul Anfal, bukan sekadar memahami tafsiran suratul Anfal, kita meyakini suratul Anfal bukan hanya kisah Perang Badar. Kerana suratul Anfal bukan diturunkan sekadar melaporkan apa terjadi sebelum, semasa dan selepas Perang Badar. Tadabbur, ya, sebab tu bahan-bahan seperti ini dan banyak lagi bahan-bahan lain, karya-karya tafsir yang boleh dirujuk, bacalah. Para ulama menyebut apa yang disebut sebagai tadabbur, ya. Tadabbur suratul Anfal akan menyebabkan kita meyakini, ya, kita meyakini suratul Anfal memaparkan berita gembira kepada orang-orang beriman sampai hari kiamat, ya. Suratul Anfal kalau dari sudut ilmu tafsir akan menampakkan kepada kita bagaimana kemenangan berlaku, apa yang telah dilakukan oleh 313 dan para sahabat yang menyebabkan Allah beri kemenangan. Tetapi dengan melakukan tadabbur dan pemerhatian yang teliti kepada ayat-ayat Allah, kita akan meyakini ia bukan hanya cerita pasal Perang Badar, ya. Allah Ta'ala merentaskan surah itu mengatasi masa dan zaman, masa dan geografi, hingga kita di Malaysia tahun 2020 masih meyakini suratul Anfal sangat relevan, kerana ia bukan surah mengenai peperangan sahaja. Ia adalah surah yang memaparkan janji Allah berlaku, berita-berita gembira kepada orang-orang beriman, khususnya dalam hal-hal yang saya sebutkan tadi, iaitulah bila hati kita berkonflik dengan apa yang kita tak nak. Allah berkehendak yang lebih baik. Percayalah, Allah ada rencana yang lebih baik kepada apa yang terbaik untuk kita. Hati kita nak Allah Ta'ala mengatur yang lebih baik. Dan itulah teladan dalam peperangan Badar, di mana, ya, Allah mengatur, ya, terbunuhnya dabiral kafirin, ya, tulang belakang orang-orang kafir. Iaitulah apa dia? Allah Ta'ala menyerang mereka dari depan sampai belakang. Tidak ada pemimpin-pemimpin mereka yang paling hebat di medan tempur, melainkan musnah dalam peperangan Badar. Adakah ada berita gembira yang lebih menggembirakan daripada ini kepada Muhajirun khususnya yang merana di Makkah 13 tahun dipukul oleh orang-orang ini? Maka Allah mengatur yang lebih baik. Kalau ikut hati kamu, kamu nak harta Abu Sufyan yang menurut RM yang 40 juta lebih. Siapa tak suka? Benda tak ada cabaran. Kita ambush sahaja sebab mereka telah curi harta-harta orang-orang Muhajirun. Tetapi Allah tu, sebab tu apa yang disebut oleh Prof tadi sangat bagus, iaitulah hidup kita ini sentiasa penuh dengan perkara-perkara tidak jangka yang hati kata, alamak, tak nak lah kalau boleh. Tetapi Allah tu ni Perang Badar. Allah tu benda yang lebih penuh kebaikan kepada kita. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an huwa khairul lakum. Jadi